Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kerajaan PN tanpa janji manis. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Jadi pada pandangan saya, Presiden PAS ini sudah lupa bahawa kerajaan yang mereka bentuk ini adalah hasil daripada kerajaan yang dikatakan oleh rakyat sebagai kerajaan pengkhianat. Yang mana Presiden PAS sendiri mengatakan kerajaan ini kerajaan tepuk atap. Jadi apa yang berlaku, bagaimana nak ada janji manis. Tetapi Presiden PAS harus ingat bahawa janji manis dengan manifesto itu berbeza pada saya. Kerana manifesto ini harus ada setiap komponen parti yang bertanding untuk menang dalam pilihan raya. Dan ini sebagai ukuran mereka mengukur tahap kemampuan mereka mentadbir negara. Jadi kalau kerajaan yang ada hari ini tidak ada manifesto, bermakna mereka tidak dapat mengukur tahap kemampuan mereka mentadbir negara. Kerana itu kerajaan ini dilihat oleh rakyat sebagai kerajaan gagal kerana tidak ada ukuran dia. Tetapi kalau Presiden PAS bermaksud janji manis ini, pada saya yang satu lagi adalah semua parti yang bertanding dalam pilihan raya yang lalu ada janji manisnya. Termasuk parti PAS ada janji manis kepada rakyat. Parti PAS punya janji manis sebahagiannya adalah seperti ini, yaitu kalau kita tengok isu RUU 355, isu Adib, isu nak tutup kasino, perjudian, isu nak tutup kilang arak, isu nak menghapuskan GST, SST, isu nak hapuskan PTPTN, dan banyak lagi. Ini adalah sebahagian daripada janji manis PAS. Dan yang mana hari ini PAS sudah duduk dalam kerajaan, satu pun tidak ada janji manis yang PAS tunaikan kepada penyokong PAS ataupun rakyat Malaysia. Mana janji PAS? Jadi jangan nak cerita bahawa kerajaan yang ada hari ini tanpa janji manis. PAS harus ingat, PAS sendiri ada janji manis dengan rakyat. UMNO pun ada janji manis mereka. Kalau nak kata UMNO tak ada janji manis, mereka juga ada manifesto Barisan Nasional. Bersatu yang ada hari ini pun mereka ada manifesto yang mana hari ini apa yang digunakan oleh kerajaan hari ini sebenarnya yang telah PHS laksanakan, yaitu manifesto yang digunakan oleh kerajaan Perikatan Nasional hari ini 80% adalah daripada manifesto PHS. Jadi Presiden PAS ini ketinggalan bas. Jangan nak cerita janji manis kerana kamu tidak tunaikan janji manis. Dan hari ini kamu nak katakan kerajaan ini tanpa janji manis. Memang ya, tak ada janji manis. Memberi kepahitan kepada rakyat. Kes COVID meningkat, tak turun. Salahkan kerajaan negeri pembangkang, salahkan ini, salahkan itu. Kenapa nak cerita salahkan kerajaan negeri di bawah pembangkang? Seperti Selangor tu. Salahkanlah pemerintahan pusat yang tidak tahu mentadbir uruskan keadaan. Arahan semua daripada kerajaan pusat. Nak tutup kilang, buat lockdown, buat darurat, buat apa semua, segala macam. Ini adalah arahan daripada pusat yang mana PAS dalam kerajaan yang ada hari ini. Dan nak mengatakan bahawa belum ada mana-mana negara yang berjaya menangani COVID seperti mana yang dia perkatakan dalam kenyataan dia ini. Ini adalah sesuatu yang pada saya, kalau kita nak bergerak maju, kita harus ikut keadaan yang mana negara maju yang telah berjaya menangani masalah ini. Bukan nak kata kerajaan mana-mana negara itu berjaya atau tidak. Contohnya, kita ambil negara yang besar di Asia ni, iaitu China. Kita tahu penyakit ini datangnya daripada China. Tetapi kenapa China boleh menjadikan COVID di tempat mereka ini turun ke tahap yang betul-betul di paras yang kita lihat hari ini berjaya? Ini yang kita mahu, bukan ceritanya belum ada yang berjaya. Eropah hari ini, kalau Presiden PAS ini tidak tahu, kita lihat di TV, mereka dah boleh menonton tidak menggunakan mask. Boleh pergi stadium beramai-ramai. Brunei contohnya. Brunei juga sampai 1 tahun tidak ada
COVID dan mereka bebas seperti biasa. Jadi kita nak membandingkan bahawa kita ini negara dalam dunia ini tidak ada yang mampu untuk menangani masalah COVID ini. Itu bukan part dia untuk kita nak mengatakan, nak menghakimi bahawa negara di dalam dunia ini tidak ada yang mampu. Tetapi bagaimana mereka mencipta ubat, bagaimana mereka menciptakan vaksin untuk mengurangkan masalah ini. Kalau nak harap Presiden PAS punya cerita, alamatnya menadah tangan dan tunggu daripada langit supaya masalah ini selesai. Ini adalah yang kita lihat pemimpin PAS yang ada dalam kerajaan hari ini. Jadi itulah, kalau kita nak jadi orang politik, jangan menggunakan isu agama. Karena politik ini adalah sesuatu yang mana kita memerlukan idealisme untuk kita membangunkan kita punya negara. Agama itu adalah asas ataupun landasan untuk kita hidup sebagai pribadi kita sebagai manusia. Ini pun Presiden PAS nih tidak paham. Jadi untuk dia nak mengatakan negara dalam dunia ni belum ada yang berjaya. Kita kalau macam itu nak berceritanya, jangan kita ambil vaksin daripada negara luar. Kita tunggulah menadah tangan seperti mana yang pemimpin PAS kata, tunggu. Jadi ini adalah satu pada saya pandangan komen yang mana tidak membina otak orang di Malaysia ni. Kerja dia hanyalah untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi dia sendiri tak mampu buat. Yang mana dia sendiri dalam kerajaan hari ini makan gaji buta, menjadi duta bertaraf menteri Timur Tengah yang tidak ada apa-apa fungsi, yang kerja dia hari-hari mengomen dalam media sosial, mengatakan bahawa kerajaan ini hebat, kerajaan ini bagus. Tetapi dia tidak tahu bagaimana nak memperbaikikan masalah yang ada dalam kerajaan dia sendiri. Hari ini, idealisme sangat diperlukan di pentadbiran mana-mana negara. Apalagi negara Malaysia ini yang sedang membangun, tetapi mendapat orang yang duduk dalam kerajaan seperti Presiden PAS ini amat merugikan dan mengecewakan rakyat Malaysia. Ini adalah yang hakikat. Jadi jangan dia berfikir bahawa dia dah lama dalam politik, hari ini dia dah hebat. Rakyat Malaysia hari ini menggunakan teknologi, ataupun orang di dunia ini menggunakan teknologi ataupun maklumat yang cepat. Presiden PAS masih nak menyuruh rakyat berada di tahap tahun 60-an seperti mana dia masih muda dahulu. Ini dah bercanggah. Sebab itulah pemimpin tua-tua ini tidak memberi manfaat kepada negara kalau mereka tidak mengikuti perkembangan arus. Mengikut arus yang ada. Jadi apabila mereka tidak mampu mengejar arus, maka mereka akan menggunakan dasar yang mana mereka perjuangkan, yaitu agama, untuk mereka menutupi kelemahan mereka apabila mereka menang dalam pilihan raya ataupun apabila mereka dah duduk dalam kerajaan seperti mana yang kita lihat hari ini. Ini adalah untuk mereka menutupi kelemahan mereka bahawa mereka ini sebenarnya gagal mengejar kecepatannya teknologi yang ada sekarang ni. Ini sahaja pada saya. Jadi jangan dia nak komen bahawa PAS kerajaan yang ada hari ini tanpa janji manis. Siapa pun yang bertanding di PRU ke-15 ke-14 yang lalu ada bukan manifesto, dia punya janji manisnya. Yang mana juga seperti PAS itu manifesto mereka. Jadi janji manis dengan manifesto ini PAS punya presiden harus fikir. Jangan dia sembrono keluarkan kenyataan bahawa kerajaan PN ini tanpa janji manis. Kerana tanpa janji manis inilah rakyat menelan kepahitan yang kamu orang duduk dalam kerajaan hari ini buat kepada rakyat. Dan kita lihat pentadbiran begitu gagal menangani masalah. Menteri ada 70 orang dan dicampur dengan duta khas bertaraf menteri ini pun tidak menguntungkan rakyat, menghabiskan beras rakyat. Rakyat sendiri papa kedana sampai rakyat membuat slogan ataupun membuat bendera putih untuk dikibarkan untuk membantu sesama rakyat. Kerajaan, pemimpin
dapat gaji buta daripada hasil cakap kosong mereka yang seperti ini. Cucuk di bank, tiap bulan dapat gaji puluhan ribu, ratusan ribu, pegang JLC sana, pegang JLC sini, rakyat menderita di bawah. Jadi ini adalah hakikat. Pada saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini untuk zaman yang ada hari ini umpama sampah saja, kerana dia tidak paham apa yang dia sendiri perkatakan. Dia sendiri ada janji manis dia kepada rakyat. Dia sebagai Presiden PAS nak mengatakan tak ada janji manis kepada rakyat. Dah bohong rakyat. Nah, ini adalah hakikat. Mana ada janji PAS yang diperkatakan? Tunaikan hari ini salah satu supaya terbukti kepada rakyat. Saya nak tunggu nih Presiden PAS dan PAS tutup tuh kirang arak, tutup tuh kasino. Aku nak tengok kemampuan PAS mentadbir negara hari ini. Nah, jangan cakap saja. Tidak mampu Presiden PAS tutup kirang arak dan perjudian. Kerana itulah yang menghasilkan duit banyak kepada kamu orang yang duduk dalam kerjaan tu nak menelan duit tu banyak-banyak. Ini adalah hakikat. So, itulah dia. So, sekian pencerahan saya yang merapu di belakangnya ini. Thank you.